Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Anwar dan rakan-rakan. Hari ini kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tajuk mengenai bioteknologi dalam bidang perubatan dan pertanian dari sudut pandangan Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nik Nazrul Hakim, Muhammad Muhaimin dan juga Muhammad Zaidi. Berikut merupakan isi kandungan bagi pembentangan kami. Jadi kita akan mulakan dengan pengenalan kepada bioteknologi. Bioteknologi merupakan satu cabang sains dan teknologi yang telah membawa banyak perubahan kepada kehidupan manusia. Bioteknologi merupakan satu proses di mana sel atau organisma digunakan sebagai bahan asas dalam proses untuk menghasilkan sesuatu produk. Dalam erti kata lain, bioteknologi merupakan kajian sains mengenai benda hidup dengan menggunakan teknik atau proses teknologi untuk meningkatkan penghasilan, sumber hidupan dan penghasilan pelbagai produk lain. Perkataan bioteknologi terbit daripada dua unsur, iaitu unsur biologi dan teknologi. Kamus Dewan mentarifkan biologi sebagai ilmu hayat atau benda-benda hidup, sementara teknologi itu pula bermakna ilmu pengetahuan mengenai segala ilmu yang berkaitan dengan perindustrian dan sains gunaan yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam persidangan Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu, mereka telah membincangkan mengenai kepelbagaian biologi dan mereka juga telah membuat satu takrifan bagi bioteknologi di mana bioteknologi bererti sebarang penggunaan teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisma hidup atau teori yang terhasil darinya bagi menghasilkan atau mengubah barangan atau proses bagi kegunaan khusus. Kemudian, sejarah penggunaan bioteknologi. Dalam sejarah tamadun manusia terawal seperti Mesir dan Babylon, dicatatkan bahawa masyarakat mereka telah menghasilkan minuman dan makanan seperti bir, roti dan keju. Namun pada masa itu manusia tidak mengetahui bahawa proses untuk menghasilkan bahan-bahan tersebut merupakan satu proses sains yang dipanggil bioteknologi. Kemudian sebelum tahun 1970-an, istilah bioteknologi kebanyakannya digunakan dalam perindustrian, pemprosesan makanan dan pertanian. Dan semenjak 1970-an, ia mulai digunakan oleh badan saintifik barat untuk merujuk kepada teknik berasaskan makmal yang dibangunkan dalam penyelidikan biologi seperti penggabungan semula DNA atau proses berasaskan pengkuturan tisu. Seterusnya, perkembangan bioteknologi pada era IR 4.0 adalah penggabungan sistem dan teknologi digital dengan aktiviti bioteknologi. Ianya untuk membolehkan penyatuan sistem fizikal dan sistem maya. Perkara ini selalunya digunakan oleh syarikat bioteknologi yang besar dan sebahagiannya juga oleh makmal akademik. Tetapi dibandingkan dengan industri pembuatan dan perkhidmatan, bioteknologi perlu berkembang dalam makmal penyelidikan agar produktiviti dan kualiti dapat meningkat jauh. Bioteknologi juga adalah salah satu teknologi pendorong masa depan di mana kekuatan digitalisasi telah membolehkan bioteknologi mengembangkan produk dan proses bioteknologi baru dari pemprosesan dan pemahaman maklumat genetik mikroorganisma. Oleh itu, pada masa akan datang dalam bioteknologi perubatan khususnya dapat menghasilkan pengeluaran vaksin dengan objektif mencegah beberapa penyakit. Contohnya, jika kita lihat pada masa sekarang kita dilanda dengan wabak COVID-19, jadi dengan bioteknologi telah membantu dalam penghasilan virus COVID, penghasilan vaksin untuk virus COVID-19 ini. Selain itu, dalam bioteknologi pertanian pula dapat menghasilkan produk makanan dengan jumlah protein dan vitamin yang lebih banyak dan juga menghasilkan penanaman benih dengan daya tahan yang lebih besar terhadap haiwan perosak dan keadaan iklim. Terima kasih saudara Muhaimin untuk bahagian pengenalan dalam bioteknologi. Saya akan bergerak untuk bioteknologi dalam bidang perubatan. Bioteknologi perubatan adalah penggunaan sel hidup dan bahan sel untuk meneliti dan menghasilkan produk farmaseutikal diagnostik yang membantu merawat dan mencegah penyakit manusia. Beberapa bidang kemajuan bioteknologi perubatan terkini merangkumi kerja perintis dalam ujian genetik dan rawatan ubat maju dan pertumbuhan tisu tiruan. Jadi apakah aplikasi bioteknologi dalam perubatan? Satu, rawatan stem cell. Rawatan stem cell ini menghasilkan satu sel-sel seperti sel otot, sel darah, sel tulang dan sel tisu. Dan selain membuat sel otot, darah, tulang dan tisu ini,
mereka juga menghasilkan satu sel baru iaitu sel EPS yang dapat membuat plasenta dan tisu ekstra embrio lain yang diperlukan agar embrio dapat bertahan dan tumbuh. Yang kedua, antibodi monoklonal untuk terapi. Uh, ini adalah keupayaan untuk menggunakan sistem kekebalan tubuh sendiri untuk mengatasi penyakit. Dalam kata lain, ini adalah sistem imunisasi. Antibodi ini dapat menghasilkan sejumlah fungsi termasuk menandakan sel-sel barah agar sistem kekebalan tubuh dapat melawan, memulakan pemusnahan sel kanser dan menyekat pertumbuhan sel atau saluran darah dan menyekat perencat sistem imunisasi itu sendiri. So, yang ketiga ialah penjujukan DNA. Penyelidik dapat memetakan keseluruhan urutan DNA kromosom manusia 22 kali pertama kromosom manusia yang dipetakan sepenuhnya, iaitu pada tahun 1970-an. Sejak itu, teknologi telah berkembang sehingga beribu-ribu genom genetik ini sendiri telah diuraikan sepenuhnya atau sebahagiannya. Doktor kini dapat menjangkakan sama ada penyakit tertentu akan diturunkan secara genetik dari ibu bapa kepada anak-anak. Ubat terapi genetik yang keempat. Ini adalah perkembangan terapi genetik yang memberi harapan kepada banyak penderita penyakit genetik yang dapat disembuhkan. Contoh penyakit genetik ini adalah penyakit yang diwarisi oleh anak-anak daripada ibu bapa. Contoh ialah penyakit rabun atau kebutaan yang diwarisi oleh ibu bapa. Di Amerika Syarikat pada 2017 telah meluluskan satu rawatan terapi genetik yang merawat kebutaan yang diwarisi oleh ibu bapa. Jadi apakah kebaikan dan keburukan dalam bidang bioteknologi dalam bidang perubatan? Apabila bioteknologi diterapkan dengan cara yang betul, ia membawa beberapa faedah kepada manusia, dan apabila ia disalahgunakan, ia boleh menyebabkan beberapa keburukan. Salah satu kebaikan bioteknologi dalam bidang perubatan ialah bioteknologi meningkatkan rawatan perubatan. Beberapa penyakit berpunca daripada genetik. Melalui kajian dan aplikasi bioteknologi, ia dapat memahami penyakit ini dengan lebih mendalam. Contohnya, kajian bioteknologi memudahkan untuk memahami bagaimana penyakit seperti barah muncul. Yang kedua ialah bioteknologi menurunkan kadar jangkitan. Beberapa penyakit berjangkit boleh mempengaruhi masyarakat. Yang contoh rapat yang kita ialah COVID-19. Aplikasi bioteknologi berperan besar dalam menangani penyakit ini. Pakar-pakar akan melakukan penyelidikan mengenai penyakit ini, dan jika mereka tahu bagaimana penyakit ini tersebar, mereka kemudian akan menghasilkan strategi yang berkesan yang dapat mereka aplikasikan dalam menurunkan kadar jangkitan. Yang ketiga ialah peluang kemajuan perubatan. Melalui kajian, para pakar dapat mengkaji penyakit yang berkaitan dengan genetik. Pakar dapat mencari kaedah yang paling berkesan untuk menguruskan penyakit tersebut. Contohnya, kita ada kecacatan kongenital ataupun kecacatan kelahiran yang dikaitkan dengan kekurangan asid folik yang mencukupi dalam tubuh ibu. Penilaian yang teliti oleh para pakar menjadikannya satu kaedah yang tepat untuk kemajuan dalam bidang perubatan. Jadi apakah keburukan bioteknologi dalam bidang perubatan? Okey, satu ialah bioteknologi boleh mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu. Keseluruhan proses bioteknologi ini bergantung pada pengubahsuaian genetik atau pembiakan. Proses percubaan yang dikendalikan oleh manusia dapat menyebabkan kerosakan dalam keseimbangan spesies. Seperti yang kita tahu, bila kita bercakap pasal bioteknologi ini, banyak proses yang seperti trial, dan ia menyebabkan kerosakan spesies tertentu dengan mudah dan membawa kepada kesan buruk. Ia juga menyebabkan kerugian dari segi kos. Yang kedua ialah bioteknologi mempunyai banyak perkara yang tidak diketahui. Mengubah genetik untuk merawat penyakit tertentu boleh menyebabkan sesuatu yang tidak dijangka. Contohnya, apabila mengubah genetik pokok ataupun haiwan dapat merosakkan genetik tersebut, atau lebih teruk, ia menyebabkan kematian. Yang ketiga ialah bioteknologi mengubah kehidupan manusia menjadi satu komoditi. Sesetengah syarikat mengubah DNA manusia untuk mencari keuntungan. Pattern ataupun pattern urutan genetik yang tertentu yang dapat diorang aplikasikan pada manusia dan menimbulkan isu etika dan moral. Mereka juga menggunakan pattern ini untuk dijual kepada manusia yang lain dengan niat untuk mendapatkan keuntungan. So, jadi wujudnya bioteknologi ini menyebabkan manusia dapat mengawal kehidupan manusia lain. Jadi apakah contoh bioteknologi yang perubatan? Saya ambil satu contoh, iaitu pengeklonan pembiakan. Pengeklonan pembiakan adalah pembiakan secara aseksual, iaitu hanya memerlukan satu sahaja benih ovum untuk membiak. Pengeklonan pembiakan ini dilakukan melalui dua cara, pembelian embrio dan pemindahan nukleus. Bayi perempuan yang pertama yang telah dihasilkan oleh kaedah pengeklonan ini ialah Eve, iaitu diketahui oleh Brigitte Boisselier
Daripada contoh tersebut, kita dapat tengok yang ia memberi banyak mudarat yang lebih daripada manfaat yang diterima. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan pengklonan manusia ini merupakan pembaziran penggunaan embrio dan fetus. Ini dinyatakan dalam kes satu kes di Amerika Syarikat, iaitu mereka menggunakan 242 telur iaitu ovum daripada 16 wanita yang menghasilkan 30 embrio. Malangnya hanya satu sel induk yang berjaya dihasilkan. Jika perkara sebegini dibiarkan tanpa sekatan, penyalahgunaan wanita yang sudi menjual benihnya ovum akan berleluasa. Jadi apakah hukum bioteknologi dalam bidang perubatan, khususnya dalam pengklonan pembiakan? Majoriti ulama telah menfatwakan bahawa pengklonan pembiakan adalah haram di sisi Islam. Terdapat beberapa aspek yang dipersetujui yang bawa kepada pengharaman ini, iaitu dari segi akidah, status manusia yang diklon, pembahagian harta pusaka dan pertalian darah pernikahan. Terdapat banyak pertelagahan mengenai pengklonan pembiakan ini, terutama dari segi akidah, yakni keyakinan teguh terhadap Allah SWT sebagai pencipta. Ada pendapat mengatakan ianya seperti mempermainkan Tuhan. Ini kerana ianya seperti mahu mencabar Allah sebagai pencipta Al-Khaliq sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat ke-54. Dan dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari air mani, lalu dijadikannya mempunyai titisan baka dan pertalian keluarga, persemedaan, dan sememangnya Tuhan berkuasa menciptakan apa jua yang dikehendakinya. Sambungannya, kebanyakan saintis tidak menyetujui cubaan untuk mengklon manusia selain menganggapnya sebagai satu perbuatan yang bahaya dan tidak bertanggungjawab. Islam mengharamkan pengklonan pembiakan manusia kerana ianya melanggar fitrah kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selain itu, perkara ini juga akan menyebabkan wanita terutamanya akan merasakan bahawa mereka tidak memerlukan lelaki untuk mendapatkan anak. Justru melawan undang-undang institusi keluarga dalam Islam, iaitu memerlukan lelaki dan perempuan. Hal ini sedikit sebanyak mendorong pembuatan yang dilaknat Allah, iaitu hubungan sesama jenis. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, perbuatan homoseks, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadikan isteri-isteri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Seterusnya saya akan pas kepada Zaidi yang akan menerangkan bioteknologi dalam bidang pertanian. Hai, nama saya Muhammad Zaidi bin Razak. Saya akan membentangkan pada bahagian bioteknologi dalam bidang pertanian menurut pandangan Islam. Okey. Yang pertama ialah maksud bioteknologi dalam bidang pertanian. Okey. Maksudnya ialah kaedah yang melibatkan makhluk halus atau organisma untuk menghasilkan produk baru yang boleh bermanfaat bagi manusia, itu penggabungan semula DNA. Proses ini membolehkan seseorang untuk memilih DNA yang menjadi ciri spesifik sesuatu organisma dan digabungkan dengan jenis organisma lain. Proses ini juga membolehkan seseorang untuk memilih gen yang memberi ciri yang baik dan menyingkirkan gen yang membawa ciri tidak baik pada organisma. Sebagai contoh ialah pengambilan gen yang baik dari suatu spesies dan penggabungannya dengan jenis spesies lain untuk menghasil tanaman yang lebih bagus, iaitu penghasilan tomato yang tahan lama, tahan lambat lembik dan segar. Seterusnya ialah saya akan membaca kelebihan bioteknologi dalam bidang pertanian. Okey, yang pertama ialah ianya dapat meningkatkan kualiti, iaitu tanaman yang dapat dihasilkan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saiz dan juga bentuk juga menjadi lebih besar dan panjang, lebih tahan lama, jangka hayat yang panjang, tidak mudah rosak dan meningkatkan pembesaran. Seterusnya ialah, kelebihannya ialah dapat meningkatkan produktiviti, kuantiti keluaran, iaitu dengan bioteknologi ini, jumlah hasil yang dikeluarkan dapat meningkat dengan jumlah yang berganda. Contohnya ialah tanaman padi dengan menggunakan baka M123 dapat menambah kuantiti makanan negara dan dapat menampung keperluan sumber makanan. Okey, kelebihan seterusnya ialah penghasilan baka baru. Okey, dengan teknologi bioteknologi ini, penciptaan spesies baru yang boleh digunakan akan menjadi penghasilan yang lebih berkualiti. Contohnya ialah kacukan antara dua bahan pertanian yang menjadi suatu bahan pertanian yang baru yang dapat
menghasilkan kualiti yang lebih bagus. Okey, seterusnya ialah kepelbagaian hasil keluaran. Contoh yang dapat digunakan ialah tisu bunga orkid yang diculture dapat menghasilkan bunga yang pelbagai dalam bentuk dan saiz yang berbeza. Contoh seterusnya ialah kelapa sawit juga bukan hanya dapat menghasilkan minyak masak tetapi juga dapat menghasilkan sabun lilin, barangan kosmetik dan juga biodiesel. Akhir sekali ialah dapat meningkatkan inovasi. Penumpuan kerajaan kepada bioteknologi dalam sektor ini akan lebih membangun dan memodernkan sektor pertanian. Lebih banyak aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D dijalankan. Negara juga akan menjadi lebih maju dengan teknologi yang baru. Contohnya ialah Jepun dan Amerika Syarikat membuat persidangan bioteknologi di Boston telah berjaya mendatangani antara Malaysia dengan institusi penyelidikan dengan firma swasta US. Okey, seterusnya ialah saya akan membentangkan tentang kelemahan bioteknologi dalam bidang pertanian. Okey, yang pertama ialah ketoksikan kepada produk makanan. Contohnya ialah kacang soya transgenik adalah penyebab reaksi alergi yang serius. Selain itu, terdapat pencemaran toksik dari bahan transgenik yang digunakan untuk menghasilkan makanan tambahan. Muncul juga bahan kimia baru yang berpotensi menyebabkan kesan toksik pada bahan makanan. Okey, seterusnya ialah menyebabkan penyakit, masalah kesihatan kepada tubuh manusia, iaitu reaksi yang disebabkan oleh tubuh badan manusia baik dari segi alergi atau penyakit disebabkan oleh kemasukan gas asin yang memasuki badan. Bioteknologi dengan memasukkan gas asin ke dalam gen ini mesti mempunyai reaksi antara produk pertanian dengan gas asin ini. Contohnya kapas transgenik yang menggunakan gen dapat memindahkan bakteria yang menyebabkan gonoria. Okey, seterusnya ialah rintangan racun makhluk perosak. Racun perosak akan menjadi tahan terhadap rawatan tanaman tomato transgenik dalam jangka masa panjang. Contohnya tomato transgenik yang pada awalnya hanya membunuh serangga tetapi akhirnya setelah 10 tahun memberi kesan mematikan pada cacing yang menyuburkan media penanaman. Okey, akhir sekali juga ialah menyebabkan pencemaran air di mana teknologi menggunakan bahan kimia terhadap tanaman, tanah dan mempergi kepada air iaitu sungai. Okey, akhir sekali ialah hukum bioteknologi dalam bidang pertanian. Okey, dalam Islam, umatnya amat digalakkan untuk mencipta kemajuan untuk memudahkan kehidupan manusia keseluruhannya. Walaupun begitu, teknologi yang dihasilkan mestilah bersandar undang-undang dan etika dalam Islam seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak menghalang sebarang kemajuan yang dilaksanakan umatnya dengan syarat kemajuan tersebut dilaksanakan dengan baik. Selain dari menikmati manfaat dari kehidupan lain, semua sumber alam lain harus dijaga dan tidak dimusnahkan. Okey. Kesimpulan pada bahagian saya ialah selagi sesuatu perkara itu mendatangkan manfaat kepada pembangunan umat Islam dan ianya tidak menyebabkan kemudaratan kepada sesiapa yang terlibat, ianya dibenarkan dalam Islam. Okey, bagi saya hukum bioteknologi dalam pertanian adalah dibenarkan dalam Islam. Kesimpulannya, Islam tidak melarang umatnya untuk terus maju dalam kehidupan, apatah lagi jika kemajuan yang dikecapi dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Namun begitu, pihak yang terlibat dalam menjalankan uji, kaji dan penyelidikan khususnya dalam bidang kejuruteraan genetik ini diharap peka dengan prinsip-prinsip yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan juga ianya perlu selaras dengan tuntutan maqasid syariah. Islam telah menggariskan panduan umum yang cukup lengkap untuk menjamin kemaslahatan manusia. Islam merupakan agama yang mudah, namun begitu ia tidak bermakna yang ianya boleh diambil mudah. Islam menggalakkan umatnya melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran selagi sesuatu perkara itu mendatangkan manfaat kepada pembangunan Islam dan umat Islam dan ianya tidak menyebabkan kemudaratan kepada sesiapa yang terlibat, ianya dibenarkan di dalam Islam.
Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton video ini.